Ada benda yang kita ni samalah dengan Allah. Allah melihat kita pun melihat, Allah mendengar kita pun mendengar, kan? Allah pemalu kita pun ada pemalu. Banyak benda yang kita sama dengan Allah ni. Tapi Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Dan dalam buku ini dibawa datang satu hadis daripada riwayat Abi Dawud daripada Salman Al-Farisi, dan saya kira ini yang paling masyhur. Itulah hadis di mana Nabi SAW menyatakan, innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi an yaruddahuma safran. Dan setengah riwayat dia ada tambahan khaibatan. Nabi kata Allah Ta'ala itu maha hayyun karim. Mana hayy? Al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Bukan separuh, malu itu daripada iman. Ada hadis demikian. Hayy makna malu lah. Allah Ta'ala ni pemalu. Macam mana kata Allah Ta'ala pemalu tu? Kita pun malu juga. Jadi samalah kita dengan Allah. Memang ada banyak perkara yang kita sama dengan Allah. There are so many things that we are nak speaking masa lepas tu cakap Arab tadi. Ada benda yang kita ni samalah dengan Allah. Allah melihat kita pun melihat, Allah mendengar kita pun mendengar, kan? Allah pemalu kita pun ada pemalu. Banyak benda yang kita sama dengan Allah ni. Tapi Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sama-sama ni tuan-tuan hanya dari sudut bahasa saja, yang disebut sebagai al-ishtirak al-lafzi. Hanya dia panggil persamaan dari sudut lafaz, tapi sudah tentulah tidak sama maksud dan hakikatnya, tak sama lah. Sebab itu segala ayat-ayat yang dikaitkan dengan Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW ada persamaan dengan kita. Nampak macam kita tak faham, ataupun macam ni Allah Ta'ala ni bertempat atau seumpamanya. Segala ayat yang kita tidak faham, kembalikan terus kepada ayat tadi, settle masalah. Sebab tu sahabat Nabi SAW, bila Nabi menyatakan tentang Allah pelbagai benda, sahabat tak pernah tanya kaifa, bagaimana, limaza, kenapa. Kenapa? Pasal dia faham dah Allah tak sama dengan makhluk, cakap apa pun habis lah. Kenapa? Sama lah konteks ini. Bila Nabi kata Allah Ta'ala ini pemalu, sahabat pun tak kata pemalu macam mana. Tak payah tanya. Ada sahabat sebenarnya tidak bertanya dalam soal-soal akidah, tapi sahabat banyak bertanya dalam soal-soal ibadah. Memang dalam hal ehwal akidah ni kita tak boleh banyak tanya sebenarnya, terutama yang berkait dengan Allah, kerana yang dituntut supaya kepada kita adalah beriman sepenuhnya dan kita memegang prinsip Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Habislah. Jadi Allah Ta'ala pemalu, karim, dia mulia. Kita pun ada pemalu, kita pun ada mulia, sama je kan. Ishtirak lafzi, ingat betul. Ini hanya persamaan dari sudut lafaz. At the end of the day, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma safran qaibatan. Bila kita angkat tangan kepada Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan mengembalikan tangan kita dalam keadaan yang kosong. Kita boleh angkat tangan rendah, kita boleh angkat tangan tinggi, kita boleh angkat tangan besar, kita boleh rapatkan begini. Tidak ada ketentuan dalam syarak sebenarnya. Kerana ini satu benda yang tak perlu, atau ada kelebihannya. Kenapa syarak tidak orang kata apa, menetapkan sedemikian? Kerana ini soal munajat. Once kita angkat tangan kepada Allah, that's it. Nampak? Dan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW ada kala melapangkan tangannya ke langit dan ada kalanya dia menghadap ke muka. Tak kisah dia angkat tangan. Cuma
mengikut asar umpama daripada Ibnu Abbas dan para ulama kita mengklasifikasikan, jika besarlah dan pengharapan dan munajat kita kepada Allah, angkatlah setinggi-tinggi kepada sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari itu. Tapi dalam keadaan biasa kita angkatlah sebagaimana biasa, terpulang kepada individu masing. Ada benda tidak hakkan agama, kita tak perlu hakkan. Tak adalah kata rapat akan lebih afdal daripada merenggangkan macam kita nak semayang lah, menghadap kiblat. Oh ustaz, kaki nak lapang macam mana kaki ustaz? Nak kangkang 1 meter ke? Nak rapat 1 jengkal ke? Janji berdiri saja, kaki dibuka sudah. Hatta dimuktamadkan dalam sebagai buku fiqh, hatta dalam mazhab Syafi'i. Apa dia? Ayufarrish bainal qadamain. Dia merenggangkan kakinya, dia sit. Ada ulama kata 1 jengkal, ada ulama kata 1 hasta. Ini ijtihad dan tidak ada sebenarnya nas yang betul-betul boleh dipegang. Ijtihad. Kan? Nak bagi cantik berdirinya kita. Ulama bagilah pendapat mereka, dia sit. Dan sebagai ulama yang mengarah menghimpunkan fatwa-fatwa ulama yang muktamad, dia memilih satu pendapat yang sederhana kerana tidak ada hadis dalam hal itu. Contoh dia tu, yufarriq bainal qadamain wala yulsik bainahuma, hanya digenggangkan kakinya dan tidaklah dirapatkan kedua-dua. Jadi jangan kangkang sangat, dia panggil tafrish fahish. Tak boleh juga genggang sangat. Jangan rapat sangat, lain macam pula. Jadi sederhana kan. Macam tu lah. Tapi tak dinafikan, setengah benda ada. Macam kita antara azan dan iqamah, berapa lama kita nak jarak ni? Tak payah fikir tu kan, pasal memang tidak pernah ditentukan oleh syarak dan tidak pernah dimuktamadkan dalam mana-mana buku fiqh. Tak payah fikir 10 minit ke 5 minit ke. Ini satu keluasan bagi kita dan melihat kepada kemaslahatan masing-masing. Pak Nabi kata, idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdar waj'al baina azanika wa iqamatika syai'un yafrughul akil min aklihi wal mu'tasir hala i'tisarihi. Habis hadis Abi Daud daripada Jabir. Nabi kata, bila kamu azan, lapangkan suara. Bila kamu iqamah, cepat-cepatlah. Dan jadikan antara azan dan iqamah kamu satu waktu yang mana orang boleh makan dengan habis makan. Orang boleh qada hajat sehingga habis qada hajat. Itu saja. Tak kata 5 minit, tak kata 10 minit, kan? Ikut kemaslahatan lah. Ada kalanya kita melamakan iqamah kerana ada keperluan. Pasal apa? Azan-azan imam tak mari lagi, tunggulah sampai sudah. Tapi jangan tunggu sembahyang azan zuhur pukul 1.30 pukul 4 baru sembahyang zuhur. Lama sangat tunggu imam. Pasal nak azan tak jadi syarat imam ada, imam tak ada. Bilal, go on azan. Tapi nak qamah imam kena ada. Tunggu imam tak datang-datang. Tunggu imam tak datang-datang. Jangan naik semua, balik kita balik imam tak datang. Jangan macam tu pula. Tunggu imam kan. Kalau perlu panggil imam, panggil Pak Mat. Imam, mana imam tu? Tak apa. Telefon ke? Ada imam duduk KL. Sudah kali ni dia kata, macam mana nak sembahyang kita. Tapi kalau kita azan, kita iqamah, imam pun dah ada, teruskan. Maybe within 5 to 10 minit after kita dah sembahyang sunat qabliyah, habis okey. Kan? Tak ada orang sembahyang dah. Okey, qamat. Kalau dah 10 minit dah, ramai lagi tengah sembahyang. Tunggulah dulu sekejap. Tapi kalau dah 10 minit, 15 minit, ada lagi seorang dua tengah sembahyang. Tak perlu tunggu. Kita boleh terus qamat asalkan imam ada. Jadi melihat kepada kemaslahatan masing-masing lah. Dah tak perlu tampal azan iqamah waktu biasa 10 minit. Subuh 20 minit. Ada ketentuan macam tu pula. Kan? Tak perlu. Apa yang dilapangkan agama kita lapangkan. Memanglah tidak berdosa, tapi dia ruhul fiqh, ruh fiqh itu dia tidak dia tak menepati lah. Fiqh. Betul tanya Ustaz, saya nak buat azan iqamah 10 minit, Ustaz boleh Ustaz? Saya kata jangan. Itu tidak menepati fiqh. Dan sudah pasti dia tidak menepati sunnah Nabi SAW. Lapangkan. Bilal mesti main peranan. Perlu cepat dia percepatkan, perlu lambat dia lambatkan, dan tidak ada satu ketentuan dalam agama. Apa yang tidak ditentukan agama tak payah tentukan. Selagi mana dia tidak melibatkan kemaslahatan apa-apa lah, biarkan di atas kelapangan. Apa yang dilapangkan agama, biarkan di atas kelapangan.
apa yang dihadkan oleh agama, kita jaga had itu. Itu saja. As simple as that.